Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam sebuah lagi siri Q&A di mana anda bertanya dan saya menjawab jika saya tahu jawapannya ya. Baik, kali ini kita akan bincang tentang sebab di sebalik sesuatu musibah atau bala, ujian ataupun fitnah. Kenapa topik ini? Kerana saya mendapat sebuah soalan atau sebenarnya 3 soalan ya. Baik, saya bacakan soalan tersebut. Salam Kapten. Berdasarkan sebuah keratan video Kapten, saya ada beberapa soalan. Maknanya berdasarkan zahir soalannya ni dia bukan tengok video saya yang penuh tetapi adalah keratan yang mungkin telah travel di mana-mana media sosial ni ya. Okey, tak mengapa. Soalan pertama, kenapa tidak boleh memperkatakan sebab di sebalik sesuatu musibah? Okey, berdasarkan soalan pertama ni saya rasa saya tahu yang bertanya ni merujuk kepada video yang mana. Video tersebut yang secara lengkapnya ada saya bagi di bahagian description di bawah ya, linknya ya. Baik, itu soalan pertama. Soalan kedua, bukankah kita sebagai orang yang beriman lagi berfikir sepatutnya menerima musibah sebagai satu bentuk teguran daripada Allah dan saling ingat mengingati antara satu sama lain. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 3, minta satu rujukan kitab tafsir yang menafsirkan rangkap terakhir ayat 33 surah Al-A'raf sebagaimana yang Kapten katakan. Berdasarkan soalan yang ketiga ni pun, saya tahulah video mana yang dimaksudkan. Jadi saya ada bagi di bahagian, saya ada bagi link atau pautannya di bahagian description di bawah. Video tersebut sebenarnya saya sedang membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Apakah kita boleh berkata Allah ini wujud tanpa tempat dan tanpa zaman? Dan dalam video itu ketika membicarakan ayat 33 surah Al-A'raf, saya ada masuk sedikit tentang boleh atau tidak kita mengatakan sebab di sebalik sesuatu musibah atau azab yang Allah turunkan. Saya sebut secara ringkas saja. Maka mungkin kerana saya sebut secara ringkas, timbul soalan seperti yang ditanyakan ini. Okey, tak apa. Maka melalui video ini, saya akan menceritakan secara panjang lebar apa yang saya maksudkan secara ringkas dalam video tersebut ya. Baik, pertama, kenapa tidak boleh memperkatakan sebab di sebalik sesuatu musibah? Sebabnya, okey, atau jawapannya ialah kalau kita mentadabur, kalau kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah, paling kurang kita akan jumpa 8 sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sesuatu musibah atau bala atau ujian ataupun fitnah. Ada 8 sebab. Siapakah kita ni untuk berkata secara spesifik bahawa Allah menurunkan sesuatu musibah itu kerana sebab yang tertentu daripada yang 8 ini? Ada direct line ke untuk kita tanya kenapa turun banjir, kenapa turun kenapa berlaku gempa bumi, kenapa berlaku puting beliung, kan ada 8 sebab. Mari kita kaji 8 sebab. Ini 8 sebab ni yang saya tahu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang lazim mengkaji Al-Quran dan hadis akan menemui sebab-sebab yang lain. Okey. Jadi sebab-sebab ni saya akan bacakan beserta dengan dalilnya dan ada juga saya senaraikan secara ringkas di bahagian description di bawah ya. Baik, mari kita sama-sama mulakan. Sebab yang pertama adalah kerana kesalahan diri sendiri. Kesalahan diri sendiri, kesalahan perbuatan diri sendiri. Apa dalilnya? Surah Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat nombor 30. Di mana Allah Subhanahu Taala berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin," dan apa jua yang menimpa kamu daripada sesuatu musibah, fabima kasabas aidikum, maka ia disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, wa ya'fu an katsirin, dan sementara itu Allah memaafkan kebanyakan daripada kesalahan-kesalahan kamu. Berdasarkan ayat yang pertama ini, sebab yang pertama ini surah Asy-Syura surah nombor 42 ayat nombor 30, musibah yang turun itu adalah kerana perbuatan kita sendiri, ya. Baik, sebab yang pertama. Sebab yang kedua, Allah menurunkan sesuatu fitnah, ujian, bala. Baik, sebelum itu
Para ulama ada yang cuba differentiate, cuba bezakan apakah yang masukkan dengan musibah, apakah yang masukkan dengan bala, apakah yang masukkan dengan ujian bahasa kita, dengan fitnah. Ada yang kata ada perbezaan, ada yang kata perbezaannya sangat tipis. Jadi saya tak akan masuk di situ. Saya sebut secara umum saja ya, musibah, bala, fitnah, okey, dalam kategori yang sama. Sesiapa yang nak mendalami secara terperinci apa perbezaannya, dipersilakan. Baik. Sebab yang kedua, penghapus kesalahan ataupun penghapus kepada dosa-dosa kecil, yakni hadis daripada Sahih Al-Bukhari nombor 5210. Nombor 5210. Jika ikut penomboran Fathul Bari, hadis nombor 5641, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala lupa pakai kacamata wala azan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotayahu." Yang bermaksud tidaklah seseorang muslim itu ditimpa dengan musibah berupa kelemahan, penyakit, keresahan, kesedihan, gangguan dan sebagainya, sehinggalah kepada duri yang menyucuknya, melainkan dengan semua itu ataupun salah satu daripadanya, Allah menghapuskan kesalahannya. Okey, hadis ni saya yakin biasa kita dengar. Ini sebab yang kedua, sebagai penghapus dosa atau penghapus kesalahan, namun ia merujuk kepada dosa kecil. Kalau dosa besar, hendaklah seseorang itu bertaubat daripadanya. Dan ada ayat lain di mana Allah SWT, okey, tak apa, kita baca dulu. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat nombor 126. Kita sekarang masuk sebab yang ketiga. Sebab pertama apa? Kerana perbuatan kita sendiri, perbuatan manusia itu sendiri. Sebab kedua ialah sebagai penghapus. Allah menurunkan sesuatu musibah, sesuatu bala itu sebagai penghapus dosa kecil. Dan sebab yang ketiga, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 126, di mana Allah berfirman, "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli ammin marratan aw marrataini summa la yatubuna wala hum yazakkarun." Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya mereka ini ditimpa fitnah? Ni sini Allah sebut fitnah ya. Pada setiap tahun sekali atau dua kali. Kemudian mereka ni tidak juga bertaubat dan tidak juga mengambil peringatan daripada fitnah tersebut. Okey? Jadi Allah ada turunkan fitnah supaya orang yang melakukannya tu bertaubat daripada dosa besar yang dilakukannya ya. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bincang sebab-sebab ini, orang yang macam tadi soalan tadi apa? Beriman lagi berakal fikiran kan? Dia sendiri akan tahu, oh okay, this is because of me. I am doing this, I am doing that. Dia sendiri yang tahu. Okay? Sebab masing-masing individu dia akan tahu kesalahan apa yang dia sedang lakukan. Masing-masing individu, insya-Allah bila saya telah senaraikan 8 ini, bila Allah SWT menurunkan sesuatu musibah, sesuatu bala, dia akan tahu ini kesalahan akulah kerana aku sebab yang kedua tadi, kerana aku sebab yang ketiga ni. Okey, masing-masing diri yang apa tadi, yang beriman dan yang berakal fikiran akan sedar bahawa ini adalah peringatan Allah kepada dia. Okey, jadi ini sebab yang ketiga untuk dia bertaubat daripadanya. Baik, sebab yang keempat, balasan kerana tidak bersyukur. Malaysia ni satu negara yang nikmat dia sangat banyak. Sangat banyak dan tidak kurang juga orang yang tidak bersyukur di atas nikmat tersebut ya. Tak apa, mari kita baca surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat nombor 112. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa daraballahu masalan. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan satu permisalan, qaryatan, satu qaryah, satu daerah, satu negeri ke, satu wilayah ke, kanat aminatan mutmainnatan, satu daerah yang mereka ni dalam keadaan aman, lagi tenteram, mutmainnah, ya'tiha rizquha ragadan,
datang kepada mereka rezeki yang mewah min kulli makan, daripada setiap tempat. Fakafaros bi an'umillah, namun mereka itu kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Mereka tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Maka fa'azaqahallahu libasal jau'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka Allah merasakan kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan oleh apa yang mereka lakukan. Pada pemerhatian saya, kita di Malaysia ni satu negara yang banyak nikmat. Salah satu nikmat tu ialah nikmat makanan. Tetapi banyak yang tidak mensyukurinya. Kenapa saya berkata demikian? Bila saya pergi ke restoran untuk makan, seorang ke bersama family ke, satu ciri yang saya lihat tidak lekang daripada kebanyakan pengunjung restoran ialah mereka makan dan mereka biarkan saja apa yang mereka dah tak habis itu. Mereka tidak melicinkan pinggan. Sebab, tuan-tuan apa? Sebelum itu, bila katakan kita pergi restoran, nasi campur Melayu ke, nasi kandar mamak ke, kita boleh minta nasi suku. Kita boleh minta sayur banyak ni saja ke, ayam banyak saja. Tapi kita biar dia tuang nasi banyak, dia biar kita makan setengah aja. Padahal awal-awal boleh cakap nasi setengah, tapi tak nak cakap, kita makan setengah aja. Okeylah, katakanlah memang tak boleh habis. Ada option lain, boleh bungkus balik rumah makan, tapi tak, biar aja. Order air mahal, jus. Kalau di Lembah Kerang ni jus tu mahal loh, minum setengah aja. Lain pun tu. Lepas tu banyaklah kita tengok pinggan, tak jarang-jarang ada yang licin. Semuanya tinggal. Adalah segelintir makan licin. Nasi yang jatuh atas meja pun angkat balik. Tiup, makan. Sebab ikut sunnah Nabi. Apa yang tak habis, bungkus, apa ada. Tapi kebanyakan begitu. Ini pada pemerhatian saya. Itu salah satu ciri orang yang tidak bersyukur kepada apa yang Allah SWT kurniakan. Ya. Jadi, perhatikan ya, ayat 112 ni. Saya sebagai orang yang Alhamdulillah travel banyak tempat, dan Malaysia ini ya, saya baca ayat ni memang teringat Malaysia. Banyak nikmat Allah SWT kurniakan kepada kita di Malaysia. Keamanan, ketenteraman, rezeki yang mewah yang datang daripada pelbagai tempat. Namun fakafaros bi an'umillah, mereka kufur. Kufur di sini apa? Kufur nikmat. Kufur nikmat-nikmat yang Allah kurniakan itu, maka Allah merasakan mereka dengan kelaparan dan ketakutan disebabkan oleh apa yang mereka lakukan. Okey. Jadi sekarang ni dah berapa sebab dah? Ini sebab yang keempat kan? Sebab yang keempat. Dan Allah menjatuhkan musibah dari bentuk kelaparan dan juga ketakutan. Kelaparan ini mungkin tak cukup makan, ataupun harga makan, harga bahan mentah, pergi pasar ke, pergi kedai runcit ke, pergi mana-mana pasar raya ke, makin mahal, makin kurang yang kita dapat beli. Kan? Jadi terpaksa menahan diri. Jadi kelaparan juga di situ ya, salah satu sebabnya. Baik. Seterusnya, kita dah bincang 4 sebab. Setakat ni you following me. Pertama apa dia? Kesalahan diri sendiri. Kedua, Allah menurunkan sesuatu musibah itu sebagai penghapus dosa-dosa kecil kita. Allah menurunkan juga sesuatu musibah. Nak sebut musibah boleh, fitnah boleh, bala pun boleh, sebagai peringatan untuk orang yang membuat dosa besar, untuk dia bertaubat daripada dosa tersebut. Dan yang keempat, kerana kufur nikmat. Yang kelima, tidak mencegah kemungkaran. Alamak, betul ke ni? Okey, mari kita rujuk surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat nombor 25. Surah Al-Anfal, surah ke-8, ayat nombor 25, di mana Allah SWT berfirman, wattaqu, lindungilah, jagalah, fitnatan, daripada fitnah, la tusibanna, yang tidak sekadar menimpa allazina zalamu minkum, orang-orang yang melakukan kezaliman daripada kalian, khassah, secara khas. Maknanya, peliharalah diri kita daripada fitnah yang mungkin, yang bakal Allah turunkan, di mana fitnah itu tidak secara khas akan menimpa orang-orang yang buat zalim sahaja. Okey, wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya ya. Selari dengan ayat ini,
ayat 25 surah An-Anfal ialah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Ahmad. Dalam Musnad Ahmad hadis nombor 18433, jika penomboran Syekh Syuaib Al-Arnaud, edisi tahqiq Syuaib Al-Arnaud, hadis nombor 19230, dan beliau serta rakan-rakannya menilai sanad hadis ini sebagai hasan, darjatnya hasan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aksaru mimman ya'maluhu lam yughayyiruhu illa ammahumullahu bi'iqab." Tidaklah daripada satu kaum yang di kalangan mereka tu ada orang-orang yang melakukan maksiat, tetapi kaum itu mereka lebih azzu, lebih kuat, wa aksaru, dan lebih ramai, mimman ya'maluhu, berbanding orang yang buat maksiat itu, tapi lam yughayyiruhu, tetapi mereka tidak ubah maksiat tu, mereka biar saja, illa ammahumullahu bi'iqab, melainkan Allah mengumum. Kalau umum, kira apa? Meratakan azabnya kepada semua, baik yang buat maksiat itu ataupun yang lagi ramai itu, yang baik-baik semuanya, tetapi tidak mengubah kemaksiatan tersebut, tidak mengubah kemungkaran tersebut. Tuan-tuan dan puan, ini masuk dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf, okey, ada juga kita anjurkan orang puasa, kita anjurkan orang zikir, kita anjurkan orang solat, tetapi yang melarang daripada kemungkaran itu sedikit, ya. Dan termasuk daripada melarang daripada kemungkaran itu ialah melarang ataupun mengubah kemungkaran yang berlaku dalam ilmu-ilmu agama. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini sebab kadang-kadang seseorang tu dia baik, dia banyak amal soleh, dia selalu pergi masjid, dia selalu awal waktu solatnya, selalu saf pertama, bagus. Dan dia nampak rumah sana tu perempuan, rumah sewa, tapi hari ni lelaki lain, besok lelaki lain, lusa lelaki lain, tapi dia tak tegur. Dia biar je, tak apalah, dia hal dia lah. Okey, ini satu contoh. Semalam saya buat video tentang puasa tetapi tidak solat, di mana di akhir video tu saya tegur tentang orang-orang yang solat tetapi dia tidak ajak kawan-kawan dia untuk turut solat. Okey, maknanya orang yang tak solat itu berlakunya kemungkaran, berlakunya kemaksiatan. Kemaksiatan ni derhaka kepada perintah Allah untuk solat. Lalu dia biar saja duduk di office tu, betul-betul depan dia. Dia tahu yang depan tu dah 3 tahun aku duduk depan, aku rasa dia tak solat ni. Tapi dia biar saja, sepatah pun dia tak nak tegur. Yang sebelah tu pun dia tahu tak solat tu, dia sepatah pun tak tegur. Okay? Ini fenomena yang berlaku di kalangan masyarakat kita, di mana yang buat maksiat tu ada, tapi dibiarkan saja, lam yughayyiruhu, tidak mengubahnya. Maka Allah menjatuhkan, Allah menurunkan fitnah, Allah menurunkan azab yang tidak saja menimpa mereka yang buat maksiat tersebut, tetapi merata kepada semua, termasuklah orang-orang yang banyak beramal soleh tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil iktibar, ya. Surah An-Anfal, surah ke-8 ayat nombor 25, dan hadis daripada Musnad Ahmad. Termasuk dalam nahi mungkar ialah seperti yang saya sebut tadi tentang ilmu-ilmu agama. Tuan-tuan dan puan-puan, kita di Malaysia ni ramai yang pergi belajar agama, baik belajar di universiti-universiti di Malaysia maupun di Timur Tengah, dan mereka ini pergi belajar dengan sebahagiannya dengan beasiswa ataupun biayai pusat zakat negeri masing-masing. Jadi mereka pergi atas duit umat, okay? Indirectly mereka belajar, mereka tahu antara hak dan batil. Mereka belajar ilmu hadis sebagai contoh, balik di Malaysia, mereka dengar penceramah sampaikan hadis maudhu. Mereka dengar penceramah menyampaikan hadis dhaif tanpa mengikuti syarat-syaratnya. Mereka dah belajar syarat-syarat hadis dhaif tersebut, tapi mereka diam saja. Kalau aku tegur, aku dituduh Wahabi. Kalau aku diam, aku selamat. Aku diam sajalah. Okey, sebab apa yang saya sampaikan ni, ada saja orang yang alhamdulillah WhatsApp saya ke,
hubungi saya ke, saya pelajar agama, saya lepasan agama, saya mendapat tahu apa, saya tahu apa yang Kapten sampaikan itu adalah selari dengan apa yang saya belajar dulu. Saya pun alhamdulillah, tapi kenapa tuan tidak muncul ke cakap ke, adalah nanti alasan itu ke ini ke, ya. Jadi ini satu lagi sebab kenapa Allah SWT menurunkan baik musibah ke, bala ke, fitnah ke, ya. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Anfal tadi, Allah SWT sebut sebagai fitnah, okey. Wattaqu fitnatan, okey, wattaqu fitnatan. Baik. Sebab seterusnya sebagai ujian keimanan. Kita semua orang beriman, betul? Okey, tapi Allah nak uji betul ke iman kita ni? Kan kadang-kadang kita hidup tenang-tenang macam ni, ada lampu, ada aircon kan. Sekali lampu tak ada je merungut habis bla 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 bla, keluar mencarut dalam mulut tu F word lah, S word lah ke apa ke, ya. Padahal itu adalah salah satu bentuk ujian, okey, daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalilnya apa? Surah Al-Ankabut, surah nombor 29, ayat nombor 2 dan 3, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata kami telah beriman, padahal mereka itu belum diuji? Okey. Ayat seterusnya nombor 3. Walaqad fatannal lazina min qablihim, dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu allazina sadaqu wala ya'lamannal kazibin. Wala ya'lamannal kazibin. Okey, demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kamu, dan dengan ujian tersebut Allah mengetahui orang-orang yang benar imannya dan orang-orang yang berdusta. Sebenarnya sebelum ujian tu pun Allah pun sudah tahu, ya. Tetapi sekarang ini berdasarkan ayat ni kita faham apa? Allah menurunkan sesuatu fitnah, satu bala, satu musibah, bukan kerana kesalahan ke apakah, tapi sebagai ujian keimanan. Apakah kita bersabar ke, apakah kita, apa yang kita buat daripada ujian tersebut, ya. Tuan-tuan dan puan, setakat ni kita dah masuk berapa dah, ya? Okey, apakah semuanya kerana musibah? Apakah semuanya kerana dosa? Tidak, kan? Okey, kita sudah masuk ke enam sebab, ya. Ingat, ya, kita ke tonton dan lost track ni, kita sedang bincang apa? Kita sedang bincang sebab-sebab Allah Subhanahu Taala menurunkan sesuatu fitnah ataupun musibah ataupun sesuatu ujian. Dan saya nak tekankan bahawa paling kurang ada 8 sebab. Dan tak boleh kita secara pandai-pandai berkata Allah menurunkan ujian tersebut kerana sebab ini, padahal kemungkinan ada 7 sebab yang lain. Okey, dan daripada sebab-sebab ini juga kita telah tahu bahawa Allah menurunkan itu bukan semata-mata kerana kesalahan perbuatan kita, ada juga sebab-sebab yang lain, ya. Kalau ada yang lost track, saya ni cakap panjang ni. Alright, ujian keimanan nombor 7 untuk meningkatkan upgrade, meningkatkan darjat diri seseorang itu. Apa dalil? Surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 155. Di mana Allah berfirman walanabluwannakum. Lam di situ bererti sudah tentu, pasti, ya. Dan kami pasti akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi daripada ketakutan, wal jau'i dan kelaparan, wa naqsim minal amwali dan berkurangnya harta benda, wal anfusi dan berkurangnya jiwa, kesihatan ke, ada orang yang meninggal dunia ke, wasamarat dan juga hasil tanaman. Di sini sebut tanaman, kita boleh juga bincang dari sudut luas, yang ini berkurangnya suasana ekonomi kita ke, ekonomi negara ke. Wabashiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Baik, sambung ayat 156. Siapakah orang yang sabar itu? Allazina iza asabathum musibatun, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa ke atas mereka dengan sesuatu musibah, qalu, mereka berkata, what the F? Mereka kata, shit. Mereka kata, tak. Apa yang mereka katakan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, ucapan inna lillah ni bukan bila orang meninggal je, tahu.
Okey, adalah apa-apa ujian, apa-apa musibah pun kita sebut juga. Allah sambung ayat seterusnya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sedemikian itu Allah berselawat ataupun Tuhan berselawat ke atas mereka, mengurniakan rahmat, dan orang-orang sedemikianlah yang mendapat petunjuk. Okey? Surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebahagian orang dia menyempitkan sebab di sebalik sesuatu musibah, bala, fitnah kepada kesalahan manusia. Padahal kalau kita mengkaji ayat-ayat hadis tadi tu tidak semestinya. Dan kemudian berdasarkan ayat ni saya nak bagi contoh para rasul, para nabi. Mereka ini hebat ujian ya. Saat ini saya bagi dua contoh. Nabi Ayub alaihissalam misalnya diuji dengan penyakit yang amat berat. Bahkan dalam kitab tafsir diceritakan juga, diriwayatkan bahawa Allah juga mengambil nyawa anak-anaknya. Okey, tadi kita baca apa? Dikurangkan harta dan jiwa kan, diambil anak-anaknya, diambil ternakannya, diambil harta tanamannya. Okey, hanya tinggal isterinya sahaja yang menjaganya. Okey, sekarang ni kita nak kata Ayub ni orang banyak buat salah ke? Ayub ni banyak dosa ke? Yang sampai kena tegur oleh Allah dengan teguran sampai ke tahap itu? Kan berdasarkan soalan tadi, saya tak marah pada orang yang bertanya, tapi apa sekadar kita nak bataskan itu kepada teguran daripada Allah ke bahawa dia telah buat salah, ataupun Ayub ini masuk dalam konteks yang Allah sedang bincang dalam ayat 155, 156, 157 ini kan. Lalu Allah menguji dengan ujian yang hebat dan dia bersabar, dan dengan itu Allah salawat, rahmat dan memberi hidayah. Okey, ini Nabi Ayub. Okay, di akhirnya Allah mengurniakannya balik kesihatan dan mengurniakan kembali anak-anaknya dan digandakan lagi. Okey. Baik, kemudian sebagai contoh Nabi Yakub. Nabi Yakub diuji dengan ujian yang hebat. Anak bongsunya Yusuf ataupun Nabi Yusuf, adik-beradik ambil baling dalam perigi tu. Kata serigala makan ke apa ke. Lepas tu orang jumpa Yusuf dalam perigi, ambil bawa pergi sana, kena jual lah, kena apalah, masuk penjara lah, sampai akhirnya jadi menteri apa semua tu kan. Berapa lama Nabi Yakub berdoa, ya Allah kembalikanlah Yusuf, ya Allah kembalikan Yusuf. Berapa lama Nabi Yakub berdoa. Allah menguji Nabi Yakub dengan ujian yang sangat hebat. Okey, Nabi Yakub ni banyak dosa ke? Ni nak kena tegur-tegur dengan Allah ke ni? Tanya je. Okey. Jadi ayat ini bukan sekadar pada para nabi dan rasul, ada juga orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala uji sebagaimana dalam ayat ini. Okey, dikurangkan harta, dikurangkan jiwa, dikurangkan samarat kan, tanaman-tanaman, buah-buahan. Kalau konteks yang lebih luas keadaan ekonominya, apakah semuanya itu orang-orang yang berdosa? Apakah semua itu orang-orang yang ditegur oleh Allah? Ataupun Allah hendak, apa saya kata tadi, meningkatkan darjatnya kan, yang bila orang itu bersabar, dia menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia mendapat tiga ganjaran daripada Allah. Apa dia kata? Selawat, rahmat dan juga hidayah. Ini tuan-tuan puan-puan, jangan sempitkan sesuatu yang Allah buat itu sebabnya banyak dosa, sebabnya kerana dia telah buat banyak salah. Tak, okey? Kita sedang tengok dalil-dalilnya. Baik. Seterusnya, ke-8, tanda kasih sayang Allah. Kalau orang tu banyak buat dosa, banyak buat salah, susah nak kata Allah sayang. Okey, apa dalil? Sunan At-Tirmizi, hadis nombor 2320. Sunan At-Tirmizi, hadis nombor 2320. Penomboran Tahqiq Syekh Ahmad Syakir nombor 2396, di mana Allah SWT, di mana Rasulullah SAW bersabda, inna izamal jazai ma'a izamil balai, sesungguhnya besarnya ganjaran bersama besarnya ujian. Di sini Allah sebut perkataan, Rasulullah sebut perkataan bala ya. Wa inna allaha, dan sesungguhnya Allah, iza ahabba, apabila mencintai kauman, satu kaum, ibtilahum, Allah menguji mereka. Daripada perkataan bala selalu bala ni orang faham macam negatif kan, ni kena timpa bala ni, banyak dosa ni kan. Tapi tak, ini apabila Allah mencintai satu kaum,
ibtilahum, Allah menguji mereka. Faman radiyah, sesiapa yang redha kepada ujian tersebut, falahur ridha, ataupun redha kepada Allah dengan ujian tersebut, maka Allah pun redha kepadanya. Waman sakhita falahus sakhatu, dan sesiapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Tadi terjemahan tak betul sangat. Maka sesiapa yang redha, maka baginya keredaan Allah, dan sesiapa yang murka, baginya kemurkaan Allah. Okey. Sekarang ni orang yang Allah cinta pun Allah bagi ujian. Tak semestinya orang yang banyak dosa yang kena sound. Okay? Kalau kena tegur tu kena sound. Ni orang yang Allah cinta ni. Hadis ini darjatnya hasan oleh Syekh Al-Albani. Saya bagi satu contoh tentang hadis ini ya. Katakanlah kita lihat ada parents, ada ibu bapa yang diuji dengan anak istimewa, anak OKU, umur setahun, 2 tahun, OKU lah, dengan adalah penyakit tertentu ke apa ke. Sebelum itu sebagai satu nota penting, bila nampak kanak-kanak istimewa, orang istimewa ke, jangan pandang matamu tak kelip tu. Pandang seolah-olah mereka tu alien. Seolah-olah kanak-kanak tu alien. Kanak-kanak tu dia tahu dia diuji dengan keistimewaan tersebut. But they want to live as a normal person. Mereka pun nak jadi kanak-kanak yang biasa. Bila kita ni duk pandang jegir, mata ni tak kelip pandang, lagilah dia orang rasa alienated, lagilah dia orang rasa terasing. Mereka dah pun tahu mereka ni terasing disebabkan oleh keistimewaan yang ada pada diri mereka. Tak payahlah pula kita ni pergi tambah perasaan keasingan itu, alienated tersebut, dengan duk pandang aja. Please, slap yourself, stop doing it. Okay? Kalau nak sembang ke, ajak anak you yang sihat main sama dengan dia ke, sembang dengan parents ke, boleh main-main siapa ke, yang tu tak apa. Jangan duk pandang. Okey, tak apa. Sekarang ini, kalau nak kata ujian-ujian ini ialah kerana kesalahan seseorang itu, kerana dosanya. Budak kecil ni dia buat dosa apa? Budak yang umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai selagi mana belum akil balik, dia tidak dibeban dengan sebarang dosa. Dia bukan lagi seorang mukallaf. So, apa kesalahan dia tu yang dia mendapat ujian tersebut? Okey, mungkin ada yang berkata ya, kadang-kadang masyarakat ni ada yang berkata, ni mak bapak dia tu adalah buat benda yang salah. Itulah anak dia kena. Dalam Islam tidak ada dosa warisan. Orang yang boleh memikul tidak akan memikul kesalahan orang lain. Seandainya ibu bapanya ada kesalahan, ada kekurangan ke apa, ia tidak akan mengalir kepada anaknya. Tidak begitu. Bahkan kadang-kadang kita lihat orang yang anak istimewanya, ibu bapanya daripada kalangan orang soleh, daripada kalangan orang yang Allah cintai, maka Allah menguji mereka dengan anak yang istimewa. Okay? Sebagai contoh. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini sebagai contoh ya, bagaimana Allah mencintai seseorang itu, Allah menguji. Dan yang disebut dalam hadis ini ialah bala. Bala ni orang kita faham bala ni teruk kan. Lagi teruk pada musibah ni. Tapi itu ciri-ciri yang Allah cinta kepada orang tersebut. Okey, baik. Dah 33 minit. Panjang cerita. Okey. Jadi saya telah huraikan 8 sebab kenapa Allah SWT menurunkan sesuatu musibah ataupun bala ataupun sesuatu fitnah. Sekarang ini apabila berlaku sesuatu event, gempa bumi, gunung berapi meletup, ataupun banjir, ataupun tanah runtuh dan sebagainya, anda boleh spesify ke yang itu berlaku antara 8 sebab ni yang mana? Okey, katakan berlakunya tanah runtuh dan ia pun na'udzubillah, tetapi tanah runtuh itu pun menyapu perkampungan yang di bawahnya itu sebagai contoh kan. Anda boleh sebut ke ini berlaku kerana sebab mereka tidak amar makruf nahi mungkar. Seorang lagi kata, itu berlaku kerana mereka ini tidak mahu bertaubat, maka sekali setahun berlakulah tanah runtuh. Anda boleh sebut ke secara spesifik antara 8 sebab? 8 sebab ni yang saya temui ya dalam Al-Quran dan hadis. Tuan-tuan dan puan-puan yang lagi arif mengkaji Al-Quran dan hadis mungkin menemui sebab-sebab yang lain di sebalik sesuatu musibah atau bala ataupun fitnah.
Sebab itu saya berkata dalam video ringkas itu, kita tak boleh nak sebut sebab di sebalik sesuatu musibah, sebab di sebalik sesuatu azab. Sebab ada, okeylah, banyak pula sebab. Tak boleh nak diperkatakan kerana ada 8 sebab. We don't know which one. We don't know each one. Tetapi apabila sesuatu musibah, sesuatu bala ataupun fitnah itu menimpa orang yang kena, dia itu sendiri sebagai seorang yang beriman dan seorang yang berakal fikiran, dan bila dia nak ambil iktibar, dia sendiri akan fikir, ini sebab aku ni banyak gambling, aku banyak online gambling. Sekarang ni nak berjudi tak payah pergi Genting lagi dah, pakai online, duduk rumah saja. Okay, lalu ini peringatan Allah pada aku agar aku bertaubat. Dia sendiri yang akan sedar jika dia orang yang beriman dan orang yang berfikiran. Tetapi macam kita bincang tadi, bukan semua yang berlaku itu adalah kerana Allah hendak apa tadi soalan tadi sebut, menegur. Tak semestinya. Tetapi Allah ingin meningkatkan darjat seseorang itu, yang bila dia bersabar, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah bagi dia apa? 3 salawat, rahmat dan juga hidayah. Kadang-kadang itu juga berlaku kenapa? Kerana Allah mencintainya. Kadang-kadang berlaku kenapa? Dia orang yang soleh, baik apa semua, tapi dia tidak melakukan nahi mungkar. Okey, jadi sekarang saya dah jawab soalan pertama dan kedua. Soalan pertama ialah kenapa tak boleh sebut? Sebab ada 8. Ada 8 reason behind why Allah does it. Do we know which one is it? Alright, number 1. Number 2, it is not for us to say, but for those who are affected by the calamity, he or she, when he is a believer and uses his brain, will know, ini sebab aku salah satu daripada 8 tadi tu, ya. Salah satu daripada 8 tadi tu. Jadi yang pentingnya jangan bataskannya kepada 1-2 sebab saja, tetapi sebenarnya ada 8 sebab. Okey, jadi bila saya berkata tidak boleh memperkatakan sebab kerana ada banyak sebab, kemudiannya, ya, macam saya teringat bila Disember tahun lepas, sekarang ni April 2022, Disember 2021, di Lembah Kelang ni berlaku hujan yang sangat lembat dan banyak tempat yang banjir. Macam saya di Shah Alam. Jadi orang di Shah Alam mulalah cakap, ni banjir ni sebab ada kilang Carlsberg. Minuman keras. Ada pula yang kaki kata, tak, ini banjir sebab semayang jemaah tu saf jarak-jarak. Yang lain pula tambah, tak, ini Allah turunkan banjir, Allah azab kita sebab kita tak bagi orang yang tidak mengambil vaksin daripada masuk masjid dengan surau. Yang lain pula tambah, tak, sebab masjid dengan surau tu berapa bulan hanya AJK boleh solat, dia tak bagi kita solat, ni Allah turun. Jadi masing-masing dia sebut kenapa Allah turunkannya tu, padahal they don't know. Okey, itu yang tu ya. Tapi yang lagi pentingnya ialah kita sedang berbicara tentang perbuatan Allah, kita sedang berbicara tentang tindakan Allah. Betul bahawa semua itu berlaku dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, tetapi apakah kita tahu sebab sebenar Allah melakukan yang sedemikian? Antara 8 tadi tu kita tahu tak yang mana satu sebenarnya? Okey, kemudiannya satu lagi poin penting, apabila Allah SWT menurunkan satu event, satu musibah ke, satu ujian ke, satu fitnah, dengan satu event tu orang yang berbeza akan menerima ujian itu dengan salah satu daripada 8 sebab tersebut. Daripada orang itu ada yang bila katakan contoh banjir tu, dia pun akan inilah aku nampak kemungkaran tu aku tak buat, tengok inilah balasan Allah padaku, sebagai contoh. Orang yang lain pula, aku ni hari-hari pergi semayang jemaah, aku ujub aku ni orang yang beriman. Sekarang ni Allah nak uji aku ni iman ni macam mana, betul ke tidak, yang betul benar ke ataupun yang dusta. Okey, sebagai contoh. Orang yang lain pula, dia bersabar, dia dengan sabarnya itu Allah selawat, rahmat dan mendapat hidayah dan sebagainya dan sebagainya, ya. Jadi daripada satu event itu lain orang akan affected dengan salah satu daripada 8 sebab ini, ya. Jadi sebab tu kita jangan kata, tapi orang yang kena
dia sendiri akan ambil iktibar apabila seperti mana orang yang bertanya ni, dia seorang yang beriman dan seorang yang berfikiran, lalu dia berfikirlah kenapa benda ini berlaku. Sudah tentu ia tidak berlaku secara sia-sia kepada aku. Kenapa rumah aku ni dimasukkan banjir apa pun. Jadi dia sendiri akan fikir, it is not for us yang sedang duduk sini ni, ni Allah turunkan ni sebab kilang tersebut. Kan, okey. Itu yang saya masukkan. Baik, soalan ketiga. Minta satu rujukan kitab tafsir yang menafsirkan rangkap terakhir ayat 33 surah Al-A'raf yang sebagaimana yang Kapten katakan. Apa rangkap terakhir itu? Ayat ke-33 surah Al-A'raf, surah ke-7 membicarakan perkara-perkara yang Allah larang. Yang terakhir itu ialah kita memperkatakan sesuatu tentang Allah apa yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Dan saya bagi satu contoh dalam video tersebut. Satu contoh ialah kita memperkatakan sebab di sebalik sesuatu musibah, sesuatu bala, satu ujian ialah sekian. Ya. Maknanya kita tak boleh, kita beriman itu memang perbuatan Allah, itu memang tindakan Allah, itu memang dengan izin Allah, ia tidak berlaku dengan kebetulan ke apa ke, tapi kita tak boleh sebut sebab di sebaliknya. Okey, lalu yang bertanya ni minta satu rujukan kitab tafsir. Dia tak katalah, tapi mungkin dia anggap saya ni tafsir sendiri-sendiri. Okey, tak apa. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sebuah laman web yang namanya tafsirweb.com. Ya, it is a web base dalam bahasa Indonesia, tetapi bagi setiap ayat akan diberikan beberapa tafsiran daripada beberapa rujukan untuk memudahkan kita. Dengan satu klik saja kita dapat merujuk kepada tafsiran beberapa rujukan tafsir bagi sesebuah ayat. Link bagi tafsirweb.com ini ada saya bagi di bahagian description ya. Sila bookmark di web browser masing-masing. Dia internet base, mesti ada internet. Baik. Kalau kita merujuk kepada ayat 33 surah Al-A'raf. Okey. Jadi saya bagi dua contoh lah. Okey, saya bagi dua contoh. Okey. Tafsir Al-Mukhtasar. Okey, yang ni saya sedang baca daripada web base, okey, web browser guna Google Chrome. Guna Chrome sebenarnya. Tafsir Al-Mukhtasar surah ke-7 ayat nombor 33. Okey, dijelaskan, dia juga mengharamkan kalian menyekutukan Allah dengan yang lain tanpa landasan yang benar. Okey. Kemudian rangkap yang terakhir, dia juga mengharamkan kalian berbicara tanpa ilmu tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, tindakan-tindakannya dan ketentuan-ketentuan syariatnya. Bila musibah, bila turun musibah, bila turun bala, bila turun fitnah, itu adalah tindakan-tindakannya. Jadi Allah melarang kita berbicara tanpa ilmu. Kalau berdasarkan ilmu, berdasarkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, ada 8 sebab tersebut. Ada 8 sebab tersebut. Tapi kalau kita nak kata secara spesifik, itu Allah turunkan kerana tak bagi kita merapatkan saf pada bulan Disember lepas. Itu kita telah memperkatakan tentang tindakan Allah, apa yang kita sebenarnya tidak ada ilmu tentangnya ya. Yang ini tafsir Al-Mukhtasar di bawah pengawasan. Jadi ada tim. The head of the team is Sheikh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid yang merupakan Imam Masjidil Haram. Okey, baik. Yang bertanya minta satu rujukan, saya bagi satu lagi. Kitab yang famous, Tafsir As-Sa'di. Okey, Tafsir As-Sa'di. Mana dia? Okey, kejap. Banyak. Ini yang saya tengah scroll ni untuk satu ayat tu saja. Alright, untuk satu ayat itu saja. Okey, Tafsir As-Sa'di. Alright. Oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Okey, saya scroll ke yang rangkap yang terakhir itu. Dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya dan syariatnya. Okey, dan syariatnya. Yang kita rujuk di sini ialah perbuatan-perbuatannya. Sekali lagi saya ulangi, memang musibah itu, fitnah itu, bala itu merupakan
perbuatan, ia berlaku dengan izin Allah, ia berlaku dengan kehendak Allah. Tetapi apakah sebab di sebalik perbuatan itu, kita tak tahu, sebab kita tak ada direct line dengan Allah. Kalau kita nak bicara berdasarkan ilmu, maka berdasarkan 8 sebab yang saya sebut tadi, sebab ataupun kerana 8, semua 8 itu ada dalil-dalil ayat Quran dan hadis di sebaliknya. Ya, sebagaimana saya telah bacakan tadi ya. Di bahagian description saya ada senaraikan kesemua 8 ini dan dengan rujukannya secara ringkas bagi sesiapa yang ingin tahu, dan di bawah sekali saya bagi link untuk tafsirweb.com. Baik, moga-moga dapat menjawab semua 3 soalan tadi dan memberi kepuasan kepada yang bertanya, juga kepada tuan-tuan dan puan-puan apabila kita ingin tahu sebab di sebalik sesuatu musibah atau bala atau ujian. Poin penting ya, poin penting, memang semua itu adalah tindakan Allah, memang semua itu adalah perbuatan Allah, tetapi kita tidak tahu secara spesifik apakah sebab Allah menurunkannya. Okey, kita kalau nak bincang tu hendaklah bincang berdasarkan ilmu, dan ilmu yang dimasukkan itu ialah ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang membicarakan tentang musibah, bala, fitnah sebagaimana yang telah saya bacakan tadi, ada 8 semuanya. Okey. Orang yang tidak ditimpa dengan musibah, dia tak tahu sebenarnya. Tapi orang yang ditimpa dengan musibah itu, orang yang terkesan dengan musibah tersebut, dia sendiri apabila dia seorang yang beriman, seorang yang berfikiran, seorang yang ingin mengambil iktibar, dia sendiri akan tahu, ini mesti sebab aku sekian-sekian. Kadang pun tidak, dia seorang yang bersabar. Setidak-tidaknya dia redha sebagaimana yang kita bacakan tadi ya. Jadi moga-moga menjawab, moga-moga menguatkan lagi kefahaman kita tentang persoalan ini. Terima kasih kepada yang bertanya. Terima kasih juga kepada yang menonton. Dah 46 minit. Alright, cukup ya. Stop. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.